Farid mula rasa tak sedap hati. Lepas mandi tu, Farid segera ambil wuduk untuk solat tahajud. Masa tengah solat tu, Farid hilang fokus sebab terganggu dengan bayangan hitam macam kucing yang bergerak dan berlari dekat sekitar dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Okey, hari ni saya akan bawakan cerita daripada seberang, mengisahkan tentang seorang lelaki yang bernama Farid, berusia 24 tahun, bekerja di salah satu mall di Jakarta Utara sebagai waiter. Masa pulang dari tempat kerja tu, Farid ni tak sengaja terlanggar seekor kucing. Setelah itu banyak kejadian aneh yang berlaku. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Okey, ini dia random shout out pada subscriber Syarul Chapter. Terima kasih di atas sokongan anda. Kalau anda nak masuk random shout out pada video akan datang, sila like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Seram. Farid, seorang pemuda yang rajin, selalu buat OT. Jarang sangat dia nak ambil cuti kecuali badan dia betul-betul rasa tak sihat. Malam tu, ketika suasana mall dah lengang sebab dah pukul 9.30 malam, manager restoran tempat Farid bekerja ni bagi syarat untuk close order dan bersihkan restoran sebelum pulang. Farid nampak keletihan sebab sejak beberapa hari ni dia asyik buat OT je. Sebelum pulang, dia bagi tahu Pak Selamat, manager restoran tu lah, esok dia nak cuti. Pak Selamat bagi cuti memandangkan esok Isnin biasanya tak banyak pengunjung mall yang datang makan dekat restoran tersebut. Masa Farid sampai dekat basement nak ambil motosikal dia, tiba-tiba kepala dia rasa pening dan rasa tak sedap badan. Setelah naik motosikal, Farid terus pecut pulang ke rumah supaya cepat sampai sebab dia nak makan ubat. Masa dalam perjalanan tu, rasa pening tu mula menjala sampai ke bahagian mata dan membuatkan penglihatan Farid mula sama-sama. Farid perlahankan motosikalnya dan tiba-tiba Farid kemalangan sebab terlanggar seekor kucing. Sekilas Farid tengok kucing yang baru dia langgar tu, nampak tubuh dia mengejang-ejang dengan luka yang parah. Farid hanya pindahkan kucing hitam yang dalam keadaan separuh mati tu dekat pinggir jalan sebelum sambung perjalanan pulang ke rumah sewanya. Sampai dekat rumah sewa, Farid terus makan ubat dan rebahkan tubuhnya atas katil. Tak lama kemudian, Farid tertidur dan bermimpi. Farid macam berada kembali dekat tempat kejadian yang dia langgar kucing tadi. Farid nampak jelas diri dia yang kemalangan lalu pindahkan seekor kucing hitam ke pinggir jalan. Namun dalam mimpi tersebut ada lembaga macam genderuwo hitam dengan berbulu lebat dan memiliki dua taring yang perhatikan diri dia dari jauh. Rupa-rupanya makhluk hitam tersebut ikut Farid sampai ke biliknya. Kemudian sosok hitam berbulu tu cuba cekik Farid masa dia tengah tidur tu. Farid yang nampak dirinya yang nak kena cekik tu berusaha baca doa yang dia ingat hingga dia terbangun dari mimpi. Jantung Farid mula berdegup kencang, berpeluh-peluh satu badan. Farid tengok jam dekat dinding. Baru pukul 2.30 pagi. Baru Farid teringat masa balik tadi dia belum mandi lagi. Farid buat keputusan untuk mandi dan ambil wuduk untuk solat tahajud. Masa dalam bilik mandi tu, berkali-kali Farid terdengar bunyi kucing ngeong-ngeong dekat bilik dia.
Berkali-kali jugalah diintai dari dalam bilik mandi tersebut, tapi anehnya dia tak nampak seekor kucing pun dekat situ. Farid mula rasa tak sedap hati. Lepas mandi tu, Farid segera ambil wuduk untuk solat tahajud. Masa tengah solat tu, Farid hilang fokus sebab terganggu dengan bayangan hitam macam kucing yang bergerak dan berlari dekat sekitar dia. Farid segera selesaikan solat. Masa dia nak berdoa tu, Farid ternampak bayangan kucing hitam berlari. Dia terkejut dan cuba cari dekat bawah katil dan di setiap sudut bilik dia. Mungkin memang betul ada seekor kucing yang masuk dalam bilik dia, tapi dia tak jumpa. Disebabkan masih mengantuk dan letih lagi, Farid buat keputusan nak sambung tidur semula, memandangkan esok dia cuti. Masa Farid rebahkan badannya atas katil, dia terperanjat sebab ada banyak bulu kucing yang bertebaran atas tilam dia, sampaikan Farid terbesin. Tak jadi dia nak tidur. Dari mana pula bulu kucing ni datang? Banyak pula tu. Rasanya tadi tak ada, kata Farid sambil perhati bulu-bulu halus atas katil dia. Kemudian Farid ambil penyapu lidi untuk bersihkan tempat tidurnya. Setelah bulu-bulu kucing tu hilang, dia tidur semula. Keesokan harinya, Farid dikejutkan dengan bunyi cakaran haiwan di sebalik pintu bilik dia. Farid terus bangun dan bila dia buka pintu bilik, Farid terkejut besar bila dia tengok depan pintu bilik dia ada sekitar belasan ekor kucing kampung yang tengah mengeram. Mata kucing-kucing tu nampak sangat marah. Farid cuba halau dengan penyapu, tapi tak ada seekor pun kucing yang berundur. Farid terus berloncat dan berlari ke tingkat 1 nak panggil kawan dia yang bernama Khalid yang berada dalam bilik dia. "Lid, tolong aku Lid, dekat tingkat 2 banyak kucing. Tolong aku halau kucing-kucing tu Lid." "Hah? Biar betul. Macam mana kucing boleh masuk rumah ni?" Khalid terus bersiap dan bawa penyapu ke tingkat 2 untuk halau kucing-kucing tu. Namun anehnya, kucing-kucing liar tadi dah hilang. Cakaran dekat pintu bilik Farid pun hilang juga. "Lah, mana kucingnya Red? Tak ada apa-apa pun dekat sini." Farid lalu jelaskan memang tadi dia nampak ada belasan ekor kucing dekat depan bilik dia, tapi tak tahu ke mana hilangnya. Kemudian Khalid balik ke biliknya semula. Farid pula termenung panjang atas katil dengan pintu bilik terbuka sambil mula tertanya-tanya dalam hati, adakah ini ada sangkut paut dengan kejadian semalam? Masa mata Farid tengah tertumpu ke arah pintu biliknya, dia terkejut bila ternampak bayangan hitam besar dengan bayangan seekor kucing yang berdiri depan bilik dia. Bayangan hitam tu tak lama menampakkan dirinya, hanya sekilas dan lalu menghilang. Fikiran Farid mula kacau dan dia buat keputusan untuk kembali ke tempat kejadian semalam di mana dia telah terlanggar seekor kucing hitam. Farid cuba ingat balik dekat mana tempat dia jatuh semalam. Setelah berputar-putar dekat jalan tu, Farid teringat dia letak kucing hitam tu dekat sebelah pokok. "Kalau tak salah aku ini pokoknya," kata Farid. Lepas berhentikan motosikalnya, Farid terus perhati dekat sebelah pokok tu dan memang betul masih ada lagi kesan darah di sekitarnya, tapi kucing tu dah tak ada. Niat dia kalau kucing tu dah mati, dia nak pergi tanam, tapi dah tak ada. Farid pun buat keputusan nak balik. Sebelum sampai rumah sewa dia, Farid singgah beli nasi dekat warung kawasan rumah sewa dia tu lah. "Kak, nasi goreng 1." Masa tengah tunggu pesanan disiap tu, bahu Farid ditepuk dari belakang. "Lid, nak beli makanan juga ke?" Tapi Khalid tak menjawab pertanyaan Farid tu. Dia tanya lain, "Baju kau kenapa Red? Banyak kesan darah. Kau baru lepas jatuh ke?" "Mana ada aku jatuh? Tu belakang baju kau, banyak kesan darah." "Iya ke?" Bila pesanan dah siap, Farid terus balik ke rumah sewanya untuk periksa baju. Masa Farid buka pintu bilik sewa dia, dia terkejut bila tengok keadaan bilik dia bersepah-sepah dan di beberapa sudut dia jumpa ada bekas cakaran. Namun cakaran kali ni nampaknya bukan macam cakaran kucing. Farid ada jumpa juga banyak bulu-bulu kucing dekat dalam bilik dia tu. Kemudian Farid terus buka baju yang dipakainya tu dan dia bingung. Rupanya betul cakap Khalid, bajunya banyak kesan darah yang mengering. Dalam kebingungan tu, Farid telefon ke kasih dia bernama Dista dan ceritakan segala yang terjadi. Dista cadangkan Farid jumpa pakcik dia. Kebetulan pakcik Dista ni orang yang faham dengan ilmu kebatinan. Farid bersetuju dan akan datang ke rumah Dista lepas maghrib ni. Tapi malangnya, ketika Farid dalam perjalanan menuju ke rumah Dista tu, Farid kemalangan. Dia terlanggar pembagi jalan hingga dimasukkan ke hospital. Farid koma
setelah mengalami hentakan kuat di bahagian kepala, kaki kanannya dan pinggul patah. Ketika Dista dengan pakcik dia datang melawat Farid dekat hospital, pakcik Dista bersuara, "Dista, Farid dah terlambat untuk dirawat ni." "Maksudnya apa pakcik?" Menurut pakcik Dista ni, hasil dari penerawangan mata batinnya, Farid dah buat kesalahan besar, iaitu langgar kucing hitam. Kucing hitam tu bukan sebarangan kucing hitam biasa, tapi kucing hitam tu adalah jelmaan jin yang masa tu tengah nak seberang jalan. Ayah jin tersebut yang merupakan sosok genderuwo nak balas dendam pada Farid sebab Farid dianggap lalai dan tak bertanggungjawab. "Berdoalah Dista, semoga Farid segera sedar dan cepat pulih." Pakcik pun akan doakan Farid dan akan cuba berkomunikasi dengan jin tersebut supaya tak bawa Farid ke alamnya. Setelah 2 hari Farid koma, dia mula gerakkan tangannya dan perlahan mula sedar. Waktu tu Farid belum boleh banyak bercakap lagi sebab masih lemah. Lama kelamaan setelah keadaan Farid beransur-ansur pulih, dia pun dah mula berkomunikasi. Kemudian Farid bercerita pada Dista. Petang tu, masa dia bawa motor nak menuju ke rumah Dista, dalam perjalanan tu dia terkejut bila seekor kucing hitam tiba-tiba seberang jalan. Farid cuba elak dan terlanggar pembahagi jalan. Lepas tu semuanya jadi gelap. Bila Farid buka mata, dia dah dikelilingi sekumpulan genderuwo bertubuh besar. Tangan dan kakinya diikat dengan rantai besi. Kemudian dia diarak berkeliling dan akhirnya dibawa berjumpa dengan sosok genderuwo raksasa. Farid hanya nampak kaki dia je, besar sangat. Genderuwo tu bersuara, "Kau harus bertanggungjawab kerana telah buat salah satu dari kaum kami terluka. Kau harus dikenakan hukuman atas perbuatan kau. Jika kau nak bebas dan selamat, mesti ada penjaminnya." Masa tu Farid hanya pasrah dan berdoa je supaya selamat dari alam tu. Entah berapa lama Farid dekat situ, kemudian muncul seorang lelaki separuh umur yang Farid tak kenal. Lelaki tu datang untuk minta Farid dilepaskan dan sanggup jadi penjamin untuk Farid ni. Akhirnya Farid dilepaskan dan berkali-kali Farid minta maaf pada genderuwo dan berjanji tak akan ulangi kesalahannya lagi. Sekarang Farid dah jalani kehidupannya macam biasa, tapi terpaksa pakai tongkat sebab kaki kanannya belum pulih lagi. Pakcik Dista pesan pada Farid supaya jangan suka meremehkan kalau kita terlanggar haiwan di jalan. Kita kena bertanggungjawab. Bawalah ke doktor haiwan terdekat atau diubati sendiri. Kalau haiwan tu mati, hendaklah kita segera kuburkannya sebab kita berkongsi alam dengan makhluk gaib. Mungkin haiwan yang kita langgar tu adalah haiwan jelmaan dari bangsa jin. Okey, itu dia kisah tentang jelmaan kucing hitam ni. Kalau anda suka dengan video ni, tengok video ni pula. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.